Tak ada apa-apa. Undi tak jadi. Jadi bila undi tak jadi, tak timbullah dia kalah pilihan raya. Tak timbullah dia ditolak oleh penduduk sini sebab dia tarik diri. Jadi saya nak nasihatkan dia, masih ada nak sampai hari esok, tariklah diri. Ya. Kalau tidak tuan-tuan, jangan ingat ini pilihan raya ni satu episod saja dalam hidup kita. Ya bukan satu episod, segala-gala dia macam-macam akan timbul. Bila ini akan didedahkan oleh orang ramai dan orang ramai mula mengetahuinya. Banyak tuan-tuan, kita ada adik-beradik, kita ada anak isteri, kita ada kaum keluarga, kita ada parti, kita ada pemimpin, ya, semua ni kita kena jaga. Ya, walaupun nampak macam kita ni terlalu menyerang peribadi, tetapi implikasinya kepada seluruh pengurusan pentadbiran kawasan kita. Ini penting. Kalau di Amerika tuan-tuan, nak beritahu kita pada kita semua, di Amerika cara mereka meneliti calon-calon ni cukup hebat. Saya bukanlah nak kata Amerika tu terbaik, tapi sebagai contoh, kalau nak pilih sebagai calon pilihan raya Senate ke ataupun House of Representative di Amerika tu, orang akan dedahkan kita, orang akan kaji, tengok segala-galanya. Lepas tu dia minta dia berdebat antara calon dengan calon, dia minta berdebat. Orang boleh tanya soalan supaya dia orang akan dapat seorang calon, dua tiga orang calon yang bersih dari segi diri mereka, layak jadi calon. Siapa nak undi, terpulang. Tapi pada kedudukan sebagai calon, mereka ni layak diundi. Begitu telitinya. Berdebat tuan-tuan. Kalau calon didun pun, walaupun tak berdebat di TV Amerika, contohnya, dia berdebat di TV Pulau Pinang. Kalau gitulah berbanding dengan di Amerika. Biar orang tahu, pengundi tahu. Sini kita tak ada sistem itu. Lepas itu pula kalau nak pilih seorang menteri di Amerika, menteri luar lah misalnya. Hari ini menteri luar dia, ya, Hillary Clinton, isteri Presiden Clinton dulu. Nak lantik orang macam ni, dia kena pergi berdepan dengan Senate Amerika, dengan wakil rakyat Amerika, dan dia akan dipersoalkan. Siapa kamu, latar belakang kamu, pendapatan kamu, macam mana kamu belanja duit, siapa pembantu rumah kamu. Kalau tuan-tuan, seorang nak jadi menteri di Amerika, tiba-tiba diambil seorang pekerja asing yang datang tanpa izin, parti, pendatang tanpa izin, bekerja di rumah dia, ya, dalam Amerika contohnya. Orang tak tahu tak apa, tapi orang akan siasat, akhirnya rupanya pembantu rumah dia pendatang tanpa izin, dia tidak layak untuk pegang jawatan yang besar seperti menteri ataupun jawatan-jawatan lain yang memerlukan orang ini mengikuti undang-undang. Kerana mengambil orang tanpa izin pun dah salah. Tengok tuan-tuan, punya telitinya. Di England berapa ramai sampai speaker Dewan Negeri, Dewan Parlimen British letak jawatan. Kerana apa? Tak ambil heran, tak ambil hirau tentang ahli-ahli parlimen yang buat tuntutan yang bukan-bukan. Ahli parlimen perempuan, suami ikut pergi berjalan, duduk dalam hotel, suami tengok filem lucah pakai bayar punya dalam TV, bukannya dia beli video tepi jalan tu. Dia tengok dalam TV, bayar, tengok filem lucah. Bila nak tengok, bil bayaran video itu dimasuk dalam akaun isteri untuk dituntut di dalam parlimen. Itu je tuan-tuan. Berapa ringgit agaknya tuan-tuan? 5-6 ringgit mungkin. Sewa tengok filem lucah itu. Bila terdedah tuan-tuan, dengan mula-mula pulang balik duit yang dituntut, kemudian ada yang letak jawatan tuan-tuan. Itu kalau berlaku setelah mereka menang. Kalau mereka belum menang, tengah bertanding, orang dapat tahu cerita ini, tak layak dia bertanding. Kalau bertanding pun kalah. Inilah perumpamaan di pematang pasar ni. Kita dah tahu, kita dah jelas. Kalau kita nak pilih juga, tepuk dada tanya selera dia. Kita, kata orang putih je, I rest my case. Kita tak dapat nak buat apa-apa lagi. Itu setakat yang kita boleh bantu penduduk di sini. Barulah kita cakap tentang calon kita pula, yang lulusan Universiti Melaya, bidang syariah. Jangan main-main tuan-tuan, bidang syariah. Kalau lah Ustaz Saleh ni dulu rajin sikit lah, dah lulus, ya,
sarjana muda kemudian syariah Universiti Malaya, dia boleh pergi buat diploma sedikit saja lagi, sambung diploma untuk mengamalkan undang-undang, dia boleh jadi peguam syar'i, tuan-tuan. Itu aja. Artinya kalau nak jadi peguam pun boleh, bukan tak boleh Ustaz Saleh. Cuma minat dia mungkin bukan di situ. Jadi jangan salahkan dia. Kenapa tak pilih calon daripada peguam? Kenapa Saleh Man tak jadi peguam? Nak macam mana? Dia tak minat gitu. Dia Suruhjaya. Sebab PAS Pusat melihat dia sebagai tokoh di Pulau Pinang. Tahun 2007 dilantik sebagai Suruhjaya. 2009 baru ni disambung tugas. Kerana apa? Kita yakin dengan kepimpinan beliau. Masa itu Abang Hamdan belum meninggal lagi. Tadinya pilihan raya kecil ni belum ada. Jadi bukan kita lantik semula tu kerana dia nak bertanding, tidak, kerana kemampuan dia. Dia sudah berperanan dalam parti PAS. Sejak dulu lagi ketua pemuda pernah, no? Masa dia jadi ketua pemuda Pulau Pinang, saya jadi ketua pemuda di Selangor ketika itu. Salihuddin jadi exco pemuda pusat. Kita sama-sama dalam Dewan Pemuda. Ya, saling kenal mengenal. Umur sama. Dia 51, Salihuddin 49 ke 50, saya 53. Sebaya, ya, kita kenal. Sebab itulah kalau ada nilai daripada ucapan kami-kami ini, dan kalau boleh dipercayai, maka terimalah recommendation kita ini. Terimalah cadangan kami ini untuk meletakkan Ustaz Saleh Man sebagai calon. Jadi kita rasa dia berkebolehan. Dia bersama-sama dengan rakyat Pulau Pinang, tak pernah tinggal orang Pulau Pinang, khidmat dia dalam parti baik, dalam masyarakat baik, mempunyai seorang isteri yang cukup berkelulusan, kedudukan yang tinggi, ya, dan juga anak-anak yang berjaya. Dan saya rasa, ya, dengan pengalaman beliau, dia pun rapat dengan Abang Hamdan, punya keluarga di Kampung Pelet ni. Tadi pun kita buat majlis gotong royong, kemudian buat sedikit pertemuan dengan kaum ibu tadi. Mak saudara dia pun ada mari, ya. Artinya dia bukan orang asing, dia pun duduk batang Sungai Dua tu, dekat-dekat ni juga, ya. Jadi artinya dia boleh menyampaikan pandangan di Dewan Undangan Negeri. Dia juga dapat dengan kepimpinan negeri, ya, dan boleh menjadi juru bicara tuan-tuan kepada Lim Guan Eng. Saya pernah tanya Lim Guan Eng, bagaimana kedudukan kalau kita pilih Saleh Man sebagai calon? Dia kata itu PAS punya hal lah. PAS pilih. PAS pilih. Kalau pilih siapa pun, ya, maka kita akan bersetuju. Lepas daripada kita pilih Saleh Man, saya tanya balik Lim Guan Eng, YB, macam mana calon cadangan kami Ustaz Saleh Man? Dia kata dia berkeyakinan dia boleh bekerja rapat dengan Ustaz Saleh Man, dan insya-Allah Ustaz Saleh Man akan berperanan sebagai wakil yang hebat dalam Dewan Undangan Negeri. Itulah, kerana masa pun suntuk, kita ada Ustaz Saleh, Yang Berhormat Salihuddin untuk menyambung. Saya ucap terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Mudah-mudahan 25 bulan kita sama-sama memilih calon PAS mewakili Pakatan Ustaz Saleh Man sebagai wakil rakyat Adun bagi Pematang Pasir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.